Moto ceramah saya 3 perkara, iaitu akidah, syariah, akhlak. Itu tajuk umum saya. Tapi pada malam ini begini tuan-tuan sekalian ya. Dalam Islam ni kalau kita tak pandai meletakkan prioriti, kita tak pandai meletakkan keutamaan di dalam kita nak menghayati dan beramal dengan Islam ni, kita mungkin bercelaru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan Nazir, Datuk Haji Majid ada atau tidak tadi? Tadi saya tengok Datuk Syed Zainal pun ada. Datuk-datuk, Imam, AJK, sidang hadirin sekalian, alhamdulillah. Dikatakan lama saya tak datang, tapi lama saya rasa. Lepas PKP ni yang dilonggarkan, saya rasa baru sebulan yang lepas. Tapi giliran saya telah terlepas sebab dia mengikut imam giliran. Dia bermula bulan lepas ni, bulan pertengahan bulan. Jadi saya di awal bulan tu tak sempat. Tak apalah. Tuan-tuan sekalian, dalam waktu yang ringkas ini, saya nak highlightkan moto ceramah saya 3 perkara, iaitu akidah, syariah, akhlak. Itu tajuk umum saya. Tapi pada malam ini begini tuan-tuan sekalian ya. Dalam Islam ni kalau kita tak pandai meletakkan prioriti, kita tak pandai meletakkan keutamaan di dalam kita nak menghayati dan beramal dengan Islam ni, kita mungkin bercelaru. Sebab dia ibaratnya macam ni, kita pergi ke sebuah restoran, makanannya berpuluh-puluh jenis, kadang sampai mencecah ratusan jenis. Semua kita berselera. Tapi tak mungkin kita boleh ambil ke semua makanan itu. Jadi kita boleh ambil dalam beberapa jenis, maka kita terpaksa membuat pilihan yang tepat. Supaya tepat dengan selera kita, tepat dengan kesihatan kita, sampai matlamat kita pergi. Nak ambil semua tak boleh, tapi nak tinggal semua tak boleh. Begitu juga dalam Islam ini, terlalu banyak perkara-perkara yang kita patut ambil tahu dan berbagai-bagai perkara. Tetapi penekanan mesti diberikan kepada aspek-aspek tertentu yang mesti tak dapat tidak. Dan ini cukup-cukup penting supaya kalau tidak, kita akan terbuat perkara-perkara yang tak patut didahulukan dan kita akan tinggalkan perkara-perkara yang patut didahulukan. Misalnya orang lebih mengutamakan pergi umrah. Haji tak sibuk sekarang ni sebab giliran payah, tetapi sebenarnya umrah itu menjadi wajib kerana dia menjadi tumang kepada haji. Bahkan kadang-kadang mengutamakan pergi umrah sampai bayar hutang orang pun tidak. Bahkan kata ulama, pergi haji kalau tak selesaikan hutang yang disegerakan, haji itu tidak diterima walaupun sah. Jadi begini tuan-tuan sekalian, saya nak tekankan 3 perkara penting. Dan saya akan bagi penjelasan ini mengikut keutamaannya. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Perkara yang paling basic sebagai hamba Allah di muka bumi ini ialah nombor 1. Kita mesti mentauhidkan Allah. Kita sebut perkara yang utama ialah akidah. Akidah tu ke semua perbincangan dan ke semua keyakinan, kepercayaan kita kepada rukun iman yang 6 itu semua akidah. Tapi dalam banyak ke-6 tu, focal point yang kita mesti memberi penekanan ialah beriman kepada Allah, nombor 1. Yang lain 5 lagi cawangan kepada beriman kepada Allah. Dan di dalam beriman kepada Allah itu, tidak sempurna iman seseorang hanya dipercaya kepada Allah jikalau dia tidak betul-betul mentauhidkan Allah. Itu penting. Dia mesti betul-betul mentauhidkan Allah.
tidak sekadar beriman kepada adanya Allah. Agama-agama lain pun mengaku mereka beriman kepada adanya Allah. Sebab tu mereka berebut-rebut nak guna kalimah Allah. Apa beza dengan kita? Tetapi kita beriman kepada Allah yang esa. Yang itu dipanggil kita mesti mentauhidkan Allah. Kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimah tauhid. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita menolak segala Tuhan-Tuhan yang palsu, yang lain-lain semuanya. Hanya kita terima Allah sahaja. Itu maksudnya mentauhidkan Allah. Tapi kalau dia masih beriman dengan Allah, tapi dia beriman juga kepada penunggu, dia percaya juga kepada menujum, dia percaya kepada nasibnya, dia percaya kepada khurafat-khurafat, dia percaya kepada tok-tok nenek yang boleh berbagai-bagai, dan sekarang ni pun dah lahir semula benda-benda begitu atas nama budaya dan lain-lain. Dia beriman dengan Allah. Tapi dia betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Itu soalannya yang paling serius. Sebab itu, di dalam pengajian akidah yang 66 tadi, mentauhidkan Allah adalah basic kepada pegangan akidah orang Islam. Dan perbezaan utama antara kita dengan agama-agama yang lain, terutamanya agama-agama Samawi, begitu juga agama Kristian yang berpegang kepada Trinity dan sebagainya, kerana mereka beriman kepadanya Allah, kata mereka, tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah dengan konsep Trinity, dan agama-agama lain pun lebih kurang macam itu. Jadi konsep mentauhidkan Allah itu paling substance di dalam akidah Islam. Siapa yang gagal mentauhidkan Allah, walaupun amal kebajikannya nampak banyak, akan menjadi sia-sia. Sebab lawan kepada tauhid ialah syirik. Walayazubillah. Sebab tak banyak orang betul-betul mengambil kisah tentang hal-hal tauhid. Saya diberitahu kepada banyak penceramah-penceramah, diberitahu kepada saya banyak penceramah-penceramah tidak fokus sangat kepada hal akidah. Mereka lebih memilih tajuk-tajuk yang mungkin glamour. Tetapi saya cuba memberanikan diri, cuba nak berada di atas kehendak tauhid yang betul, iaitu dengan mengupas takat yang saya mampu konsep akidah yang berteraskan kepada tauhid. Sebab itu la ilaha illallah itu disebut kalimah tauhid. Maksudnya kalimah yang kita mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan Allah? Kita hanya menerima Allah saja sebagai Tuhan dan menolak yang lain-lain yang didakwa sebagai Tuhan tapi palsu. Yang menjadi masalahnya, ramai orang beriman kepada Allah tetapi mereka tidak menolak kepalsuan-kepalsuan yang lain. Bercampur aduk dengan pahaman-pahaman animisme, bercampur dengan berbagai-bagai perkara yang mensyirikkan Allah. Seperti percaya pada nujum, percaya pada keramat, atau macam sekarang ini berbagai-bagai teori yang telah difatwakan sebagai syirik, percaya kepada liberalism, pluralism agama yang agama semua lebih kurang sama saja. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi pegangan-pegangan ini betul-betul mereka mentauhidkan Allah atau tidak. Dan isu yang paling utama bukan sekadar beriman kepada Allah, tetapi beriman kepada Allah serta mentauhidkannya. Kalau sekadar beriman, kalau gagal mentauhidkannya, tidak memenuhi kehendak surah Al-Ikhlas ayat Qul Huwallah. Saya nak sebut antara beberapa ayat di sini. Yang pertama surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh rujuk 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam bab agama ini tidak ada paksaan, makna kita tak boleh paksa orang lain menganut Islam. Tetapi apabila kita berada dalam agama Islam, kita dihalang daripada kita menukar agama lain. Kalau kita menukar dengan sengaja jadi murtad, jadi kafir. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang menolak segala taghut. Taghut makna segala pahaman, segala izam, segala apa juga yang berlawanan dengan Allah. Dari segi tauhid atau segi fiqh dan lain-lain. Wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah saja. Dan di sini maksudnya beriman dengan Allah yang esa. Beriman dengan Allah yang satu, Allah sahaja. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka orang ini sesungguhnya telah berpegang dengan satu pegangan yang amat-amat kuat.
lam fisama laha, yang tidak bercerai-berai lagi dah. Wallahu sami'un alim. Bermakna kalau dia tidak berpegang di atas konsep tauhid macam ini, pegangannya masih rapuh dan masih berbahaya. Iaitu apa dia dalam sini? Menerima Allah saja sebagai Tuhan dan menolak taghut. Menerima Allah saja dan menolak taghut itu maksudnya tauhid. Tapi menerima Allah di samping berbagai-bagai yang lain masih ada dalam kepalanya, izam-izam yang bercanggah dengan tauhid masih bergerak di kepalanya, dia tidak beriman dengan Allah sahaja. Dia tidak mentauhidkan Allah. Ingat tuan-tuan sekalian, pergantungan penerimaan amal ibadat kita bergantung kepada pegangan sejauh mana kita betul-betul mentauhidkan Allah dalam segala amal ibadat kita. Ditakdirkan dalam ibadat kita tidak betul-betul mentauhidkan Allah, segala amal ibadat kita sia-sia. Saya akan ulas sekejap lagi. Itu ayat pertama yang memastikan kita mesti mentauhidkan Allah sahaja, menolak yang lain-lain. Dan dalam hal ini kita mesti mempelajari tauhid, dan bagaimana kita nak mengenali Allah dengan mentauhidkannya, mesti mempelajari tauhid. Takat mendakwa, semua orang boleh dakwa, tapi mesti mempelajari tauhid. Tuhan berfirman lagi dalam surah Al-An'am 102 dengan 103. Zalikumullahu rabbukum. Begitulah Allah Tuhan kamu, iaitu Allah yang esa itu, itulah Tuhan kamu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia. Sekali lagi tauhid. Sebab la ilaha illa huwa itu sama dengan la ilaha illallah. Huwa itu rojoknya kepada Allah. Huwa makna dia. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia. Bermakna kita menolak segala Tuhan-Tuhan yang palsu. Hanya kita terima Allah sahaja. Ini unik. The uniqueness of Islamic theology. Yang berlainan daripada semua kepercayaan-kepercayaan lain. Yang menjadi problem utamanya, kesemua pahaman yang lain daripada Islam tidak betul-betul mentauhidkan Allah. Walaupun mereka mengaku Allah sebagai Tuhan. Dan itu punca mereka tidak diterima. Huwa khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Fa'buduh. Maka hendaklah kamu sembah dia sahaja. Sembah Allah dalam pengertian kita mentauhidkan dia. Kita menolak segala yang lain. Bukan sembah Allah, tapi pada masa yang sama sembah kepada pangkat. Pada masa yang sama sembah kepada penunggu dan sebagainya. Pada masa yang sama puja yang lain-lain sebagainya. Sembah juga. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu berada di atas segala yang menjadi wakil kepada dunia dan alam semesta ini. La tudrikuhul absaru. Mata tidak boleh melihat Allah. Mata tidak dapat melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar. Tapi dia yang melihat segala mata yang melihat. Bermakna makhluk walaupun alat apa pun tidak dapat melihat Allah. Allah dapat melihat segala makhluk, itu makna dia. Wa huwal latiful khabir, dan dia itu maha halus, maha seni dan maha bijaksana. Ayat ini dengan menjelaskan bahawa itulah Tuhan kita. Basic tauhidnya, iaitu kita menolak segala Tuhan-Tuhan yang lain dan kita hanya sembah Tuhan yang esa sahaja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mesej sejak pada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita sampai kiamat, menyembah Allah yang satu ini mesej universal untuk semua rasul-rasul yang diutuskan, termasuk pada Nabi Adam. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu illa iyyahu wa bil, sampai ke habis surah Yasin, bukan? Bukankah aku telah buat perjanjian dengan kamu wahai anak-anak Adam, kamu jangan sembah yang lain melainkan dia. Maksudnya kita kena menolak yang lain, kita hanya menerima Allah sahaja. Walaupun dalam ayat-ayat Quran dia tak sebut kita mesti mentauhidkan Allah, tapi boleh dikatakan tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia, bermakna kita mentauhidkan dia. Dia tak sebut perkataan tauhid, tapi kita kena menolak Tuhan-Tuhan yang lain, kita hanya menerima Allah saja, bermakna kita mengesahkan dia. Dan dalam ayat tadi, kamu tidak boleh menyembah yang lain melainkan dia. Tidak diterima kalau kita di samping menyembah dia tetapi kita masih menyembah yang lain. Bermakna menyembah dia dalam keadaan kita hanya mentauhidkan dia sahaja. Ayat yang berkaitan dengan dia juga ialah surah Al-Anbiya, surah 25.
Ayat 25, bukan surah 25, ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kami tidak utuskan wahai Muhammad sebelum kau. Tidak ada seorang rasul yang kami utuskan sebelum kau. Illa nuhiya ilaihi. Melainkan kami wahyukan kepada rasul itu. Kami tidak utuskan mana-mana rasul. Mana-mana rasul pun sebelum kau. Melainkan kami wahyukan kepada rasul berkenaan. Apa dia? Annahu la ilaha illa ana. Iaitu tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budun. Maka hendaklah kamu sembah aku. Jadi mesej ini mesej universal untuk semua rasul sejak pada Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Mesej utamanya ialah tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, hendaklah aku mau sembah aku. Itu mesej universal, iaitu mentauhidkan Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, paling asas sebagai seorang Islam mesti mentauhidkan Allah dalam sepanjang waktu, sepanjang ketika. Tidak ada tempat dan tidak ada masa yang kita boleh mengecualikan diri daripada kita mentauhidkan Allah. Kita nak tidur malam, kita mesti pastikan kita tidur di dalam tauhid. Kita jaga tengah malam pun, kalau kita tak sanggup bangun tengah malam pun, nak sembahyang tahajud, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli. Hadis kata kalau kita ulang yang itu memadai seolah-olah kita bangun sembahyang tahajud. Kesemua ayat itu membawa kepada makna beribadah dan mentauhidkan Allah. Seluruh ayat itu merupakan tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia. Tuhan yang satu yang tidak ada sekutu padanya. Tauhid. La syarikalah walahul hamdu. Bagi dia segala pujian. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mengatasi segala yang lain yang berkuasa. Kesemua itu ayat tauhid. Subhanallah, maha suci Tuhan daripada segala yang cacat celah. Walhamdulillah, segala pujian, segala sanjungan hanya kepada Allah. Tak layak diberikan kepada yang lain. Sebarang bentuk sanjungan, pemujaan hanya Allah saja yang layak. Kalau diberikan kepada yang lain, ada masalah. Kalau kita berlebih-lebih kepada yang lain, selain daripada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Lagi sekali tauhid. Tidak ada Tuhan yang disembah, melainkan dia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah is the greatest. Wala hawla, tidak ada daya upaya aku. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan apa yang aku boleh buat. Illa billah, melainkan dengan Allah. Lepas tu kita tutupkan ayat-ayat tauhid ini. Tasbih kita, zikir kita bangun tengah malam ini. Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Hadis sahih menyebutkan cerita begini. Kalau kita boleh buat begitu, seolah-olah macam kita bangun sembahyang tahajud. Maka kita lena semula. Apabila kita lena semula, kita lena di dalam tauhid semula. Itu dia kehendaki. Kadang-kadang kita terganggu dengan tertidur, terkeringat. Jadi kita ulang yang itu sampai kita lupa. Lena dengan ayat-ayat itu. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan, dia akan berlaku. Bermakna waktu kita mati pun, waktu kita lena pun, kita lena di dalam tauhid. Sebab itu, amal ibadah kita kalau kita tengok. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, amal ibadatku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi Rabbil Alamin. Semata-mata kerana-Mu Allah. Tuhan untuk sekalian alam ini. La syarikalah, yang tidak ada sekutu kepadanya. Semua itu membawa makna tauhid. Jadi apabila kita gagal berada di atas konsep ini, kita gagal segagal-gagalnya. Sebab tu banyak hadis-hadis mengatakan, sesiapa yang mengakhirkan riwayat dengan la ilaha illallah, mati. Mati di dalam la ilaha illallah. Mati di dalam kalimah tauhid. Wala yusyrik billahi syai'an. Dia tidak sedikit pun mensyirikkan Allah dengan kalimah ini. Waktu dia mengecap, dia di hujung kehidupan dia, waktu dia nazak itu, la ilaha illallah, dengan membawa maknanya yang penuh, sedikit pun tidak syirik. Di minda dia waktu itu, dia meninggal. Nabi kata, dakhalal jannah, masuk syurga. Apabila ditanya oleh sahabat, kalau dia pernah berzina macam mana?
Kalau dia pernah mencuri macam mana? Nabi kata walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Sahabat dia tak puas hati lagi. Kalaupun dia pernah berzina, kalaupun dia pernah mencuri. Nabi kata ya, sampai 3 kali. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, kalau dia mati dengan kalimah tauhid ini, dan sedikit pun dia tidak mensyirikkan Allah, dia beriman penuh dan menghayati penuh kehendak kalimah sakti ini, maka dia masuk syurga. Bagaimana kalimah tauhid ini menjamin seseorang itu kekal di dalam syurga? Tetapi walayazubillah, kalau betapa banyak amal ibadat dia buat di dunia pun, ditakdirkan beberapa waktu di dalam kehidupannya sebelum dia meninggal, ditakdirkan dia meninggal di dalam syirik. Seluruh amal ibadatnya sia-sia, tuan-tuan sekalian. Saya nak baca ayatnya. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Begitulah petunjuk Allah yang dia beri dengannya kepada siapa yang dia nak. Iaitu petunjuk beriman kepada Allah dan menerima Allah sebagai Tuhan yang satu di kalangan hambanya yang dia berikan. Walau asyraku, jika mereka mensyirikkan tidak berada di atas petunjuk Allah ini, iaitu dengan mentauhidkan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah segala apa yang mereka telah buat di dunia. Ini yang kita takut, tuan-tuan sekalian. Ini yang kita takut. Tuan-tuan rasa pelik tak? Boleh berlaku syirik walaupun kita beribadah kepada Allah pada lahirnya. Percaya atau tidak? Rasa kita pelik. Apa tuan-tuan buka? Surah Al-Kahfi. Ayat penghabisan sekali. Tuan-tuan tengok. Surah Al-Kahfi, ayat penghabisan sekali. Allah, kat mana saya letak? Tapi kita ambil di bahagian bawah tu, di hujung sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, ayat 110 ya. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak. Sebab berjumpa dengan Tuhan tu nikmat top segala nikmat, lebih daripada syurga lagi. Maklumlah jumpa kekasih, jumpa pencipta kita. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, hendaklah dia membuat amal saleh. Amal saleh di sini ulama katakan ialah amal kebajikan, ibadah dia. Dan ibadah di sini ialah ibadah yang diterima oleh Allah. Bergantung kepada dua. Ibadah yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan yang keduanya ibadah yang memenuhi hukum-hukum syarak. Tidak bertentangan dengan hadis dan sebagainya, takut jadi bid'ah. Itu syarat penerimaan amal ibadah. Kalau tidak jadi bid'ah. Hendaklah dia buat amal ibadah yang diterima oleh Allah. Dan jangan sedikit pun dia mensyirikkan ibadahnya dengan sesuatu. Wala yusyrik bi ibadatihi. Wala yusyrik billah, wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Dan jangan sedikit pun dia mensyirikkan. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sedikit pun dia mensyirikkan Tuhannya dengan sesuatu. Tuan-tuan nak bayangkan bagaimana dia boleh syirik Allah waktu dia beribadah. Boleh bayang atau tidak? Contohnya mudah aja. Dia duduk di rumahnya tak pernah salat. Tak ambil tahulah bab salat ini. Dia kahwin dengan seorang anak ustaz dengan anak ustazah. Dia pergi rumah bapa mentuanya. Dia pun salat lah. Salat tu kerana siapa tu? Tuan-tuan jawablah. Itu satu bentuk. Dia akan bagi derma buat masjid, buat surau dengan jaminan untuk mendapat kontrak. Kalau tak jaminan, tak dapat kontrak, dia tak bagi. Dia tak bagi sedekah. Maka nawaitunya bukan nak buat sedekah, tapi nawaitunya kerana jaminan kontrak. Maka dia bagi. Maka dia beribadah kerana kontrak. Udang di sebalik mi, udang di sebalik batu dan lain-lain. Jadi banyak amal ibadah yang kononnya pada lahir orang beribadah, tetapi disadurkan dengan sesuatu yang tidak tulen ibadah itu. Apabila ibadah itu tidak tulen, maka ibadah itu ialah mensyirikkan Allah dengan ibadah tersebut. Misalnya berdoa. Berdoa itu ialah ibadah. Kita berdoa kepada Allah. Betapa banyak orang berdoa kepada penunggu, berdoa kepada keramat, berdoa kepada wali-wali dan masih ada sampai sekarang walaupun telah difatuakan sebagai syirik. Dia kata dia berdoa.
Dia bertawassul dengan keramat-keramat semuanya. Sedangkan berdoa direct kepada Allah. Maka dia telah bersyirikkan amal ibadahnya dengan benda-benda yang syirik. Kalau benda amal ibadah pun boleh berlaku syirik, kalau di luar daripada amal ibadah tentulah lebih-lebih lagi lah. Itulah tuan-tuan sekalian tentang bahayanya syirik ini kalau kita tak ambil betul-betul perhatian. Yang tadi saya nak baca tadi, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Saya terjemah bahagian kemudian itu saja yang relevan dengan kita. Kemudian ayat yang lagi satu. Tadi saya sebut Al-An'am 88. Bagaimana syirik itu menghapuskan segala amal kebajikan yang kita buat. Lagi satu, surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. La in asyrakta, jikalau engkau mensyirikkan Allah, Nabi pun dapat warning daripada Allah. La yahbatanna amaluka, pasti sia-sia segala amal kebajikan kau. Itu warning kepada Nabi. Wala takunanna minal khasirin, maka engkau menjadi orang yang amat rugi. Maka tuan-tuan sekalian, bahayanya apabila kita tidak mentauhidkan Allah, maka lawan kepada tauhid yang mencemarkan tauhid kita ialah syirik. Maka pelajarilah syirik. Syirik itu adalah syirik tersembunyi, syirik nyata, syirik yang tak terang. Syirik yang terang-terang sembah berhala, sembah apa tu clear lah. Tapi syirik yang tak terang-terang, takabur yang lebih-lebih, riak. Riak itu dipanggil syirik khafi. Kerana dia buat sesuatu kerana nak menunjuk, bukan kerana Allah. Ujub. Dia mengkagumi dirinya, dia hebat daripada orang lain. Orang Kedah panggil perasan. Pun syirik khafi. Jadi dengan sebab itu, kalau dia tidak betul-betul mempelajari benda ini dan tak betul-betul berhati-hati, takut-takut amal ibadat yang dia buat itu dicemari oleh unsur-unsur syirik. Syirik ini bukan benda nampak tengok tuan-tuan sekalian. Kalau bajunya cacat, cari, kita boleh tegur baju encik tu berlubang, semayang encik terganggu. Encik ambil air semayang tu tak basuh, tak elok-elok, kita nampak tengok, kita nampak tegur. Tapi kalau fikirannya ada unsur syirik, ada izam-izam yang telah difetwakan sebagai syirik, tapi dia masih berpegang dengan izam-izam itu walaupun dia salat, walaupun dia bagi zakat, walaupun dia pergi haji. Tuan-tuan bayangkan, ini yang berbahayanya. Bukan setakat pendapat ulama, telah difetwakan dengan resmi, mengatakan fahaman begini syirik, perbuatan begini syirik, tapi dia masih kuat berpegang kepada fahaman itu. Mungkin kerana dia orang educated ke apa, saya tak kisahlah. Cuba fikirkan. Sebab syirik ini satu dosa yang Tuhan amat cemburu, yang dia tak ampun sama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya tak ingat ayat berapa, surah berapa. Allah sekali-kali tidak mengampunkan siapa yang mensyirikkannya. Sekali-kali tidak. Tapi dia boleh mengampunkan dosa-dosa lain walaupun sebesar mana. Macam saya kata tadi, dia mati di dalam tauhid. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Tuhan boleh ampun. Sebab tu Nabi bagi jaminan dia boleh masuk syurga. Kalau Tuhan nak ampunkan segala dosa itu boleh. Bergantung kepada budi bicara Allah. Bergantung pada rahmat dan kesian belas Allah. Kerana selama mana tidak terlibat dengan syirik. Tapi apabila terlibat dengan syirik, habis. Burn semuanya. Bahkan kalau dia tak sempat bertaubat, sebelum dia kembali kepada Islam semula, dia kekal dalam syirik. Ulama kata kalau sah kata dia syirik dan betul-betul dia terjadi murtad, tidak boleh dikuburkan bersama orang Islam, tidak boleh dilakukan sebagai seorang Islam dan macam-macam. Tak boleh disemayangkan dan lain-lain lagi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila isu-isu yang berkaitan dengan syirik ini jangan dipermudah-mudahkan. Jangan dipermain-mainkan. Begitu susah kita nak mentuduh seseorang itu syirik sebab kita tak nampak tengok hati, minda perasaan dia. Sebab tu jangan mudah-mudah menuduh orang. Sebab kalau orang yang menuduh orang itu syirik, orang itu kafir, mungkin tuduhan itu akan kembali kepada dia. Ada hadis menyebutkan. Tetapi penjelasan ciri-ciri syirik, bila iman itu boleh terjejas, mesti dijelaskan supaya setiap orang dia boleh muhasabah diri dia.
Memang nak tuduh tak boleh. Nak pinpoint orang ni tak boleh sebab benda tu rahsia. Sebab benda hati. Tetapi setiap orang mesti didedahkan dengan maklumat-maklumat yang rapi tentang bahayanya syirik. Sebab syirik itu menguntuhkan tauhid. Faham tak? Itu. Jangan tuan-tuan salah faham. Memang kita diakui. Bukan mudah-mudah nak mengkafirkan seseorang. Isu mengkafir. Bukan mudah-mudah nak mensyirikkan seseorang. Ya betul, itu betul. Tetapi penjelasan bagaimana syirik boleh berlaku, bagaimana orang tu boleh jatuh, bagaimana mesti dijelaskan dengan betul-betul. Supaya setiap orang tu dia boleh muhasabah dirinya. Dia berada di tahap yang mana. Faham tak? Supaya betul-betul segala amal ibadatnya tidak tercemar dengan unsur-unsur itu. Menuduh benda lain, tapi menjelaskan untuk difahami semua orang itu benda lain. Jadi pada saya ni menjelaskan konsep tauhid, dan yang membahayakan tauhid ialah syirik. Jauh sekali daripada saya nak pinpoint siapa syirik, siapa murtad, saya tak tahu. Wallahu a'lam. Itu jangan sekali-kali. Itu yang pertama. Tuan-tuan dah faham dah. Yang pertama, yang paling basic sekali, mesti kita memastikan tauhid kita itu intact, mantap betul-betul. Tuan-tuan tengok ini. Saya takut masa tak cukup lah. Rukun iman tu tauhid semuanya. Akidah, ya tak? Langsung kita tak boleh ragu-ragu walaupun sedikit. Mesti 100%. Kalau dalam bab rukun iman, akidah itu, kalau 99% pun, tapi kalau satunya dia tak percaya, iman tak ada. Misalnya rukun iman tu 6. Tapi tentang qada qadat, saya ragu-ragu lah Ustaz tentang qada qadat ni. Semua Tuhan menentukan. Kalau kita, apa yang kita tentu? Saya nampak betul-betul dia yang menyelamatkan orang tu sakit. Dia yang menyelamatkan orang tu lemas sungai. Tiba-tiba Tuhan juga yang menyelamatkan. Jadi apa ya? Jadi dia macam ragu-ragu qada qadat. Dia tidak dianggap beriman sebab mempercayai dan meyakini qada qadat itu satu dari rukun iman. Jadi dalam bab iman, dia tak menerima kompromi sama sekali. Mesti 100%. Tapi kalau tuan-tuan tengok rukun Islam, 5, boleh seseorang itu melaksanakan 5/5. Dia boleh pergi Mekah, boleh ambil haji, boleh zakat, boleh puasa, boleh solat, boleh mengucap, semua boleh. 5/5. Ada orang yang boleh 4/5 je. Haji tak dapat kota, tak boleh pergi. Mati gitu je, 4/5. Okey, sebab dia ada halangan. Ada orang 3/5 je. Setiap kali nak puasa tak boleh sebab gastriknya yang kuat, yang serius, yang memang tak boleh puasa. Maka 3/5 je dia buat. Ada orang puasa pun tak boleh, zakat pun tak boleh, haji pun tak boleh. Zakat tak cukup duit, tak cukup pendapatan. Haji memang tak boleh. Tinggal mengucap dengan solat 2/5 je. Pun masih tak apa kalau betul-betul alasan tu diterima. Selama mana dia tidak menolak hukum-hukum, cuma dia tak mampu buat. Maka itu kedudukan ibadah. Bermakna dalam kita melaksanakan ibadah, boleh berkompromi. Kita tak mampu buat sepenuhnya, dibuat sekadar yang kita mampu. Tapi dalam bab akidah, langsung tidak menerima kompromi. Kalau tuan-tuan tengok, ibadah dalam keadaan mentauhidkan Allah ni, disatukan dengan mentauhidkan Allah. Tuan-tuan tengok, ibadah yang kita buat itu, kita solat, kita puasa, mesti itu adalah cetusan yang datang daripada iman seseorang. Kita kata beginilah, dia beriman dengan neraka, adanya neraka. Dia beriman dengan adanya syurga, itu dia beriman, dia percaya. Jadi dia buktikan keimanan tadi, dia pun taklah buat maksiat kerana takut neraka. Dia pun buatlah bagi zakat, solat, puasa sebagainya kerana nak syurga. Jadi bermakna rukun Islam yang dia patuhi itu, yang digerakkan oleh keyakinan, rukun iman. Bermakna segala amalan yang dia buat, yang kita panggil amal ibadah itu, ialah cetusan hatinya yang lahir daripada iman dan takwanya yang mentauhidkan Allah. Sebab itu kalau seorang itu dia buat, semata-mata dia buat perbuatan lahir, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi semata-mata kerana nak please orang lain, bukan daripada tarikan iman dia, malu, segan, bapak mentua dan sebagainya, dia buat pada lahirnya. Itu dia buat secara lahir, tapi itu bukan tarikan iman, maka itu dipanggil munafik. Berpura-pura tak diterima, bukan daripada hatinya, sebab hati ialah iman. Atau dia percaya dengan hati dia, semua dia percaya, tapi dia tak buat. Tidak ada alasan pun dia tak buat.
maka dia fasik. Fasik maknanya percaya tapi tak buat. Beriman maknanya dia tak percaya tapi dia seolah-olah dia percaya. Itu munafik. Jadi kita tengok kaitan antara iman yang berteraskan tauhid ini dengan ibadah. Ibadah itu ialah cetusan, manifestasi, tingkah laku perbuatan dia. Demi dia laksanakan itu untuk memenuhi tuntutan iman dia. Dia solat tu ibadah. Mengapa dia solat? Kerana dia takutkan Allah. Dia takutkan neraka. Dia nak syurga. Ya tak? Jadi kaitan antara dua inilah tuan-tuan sekalian. Barulah kemantapan amal ibadah kita yang dikaitkan dengan tauhid kita kepada Allah. Jangan memisah-misahkan sama sekali. Kalau kita hanya membanyakkan ritual, kita berwirid-wirid tetapi tidak dikaitkan dengan unsur tauhid, takut-takut penyelewengan dengan wirid-wirid dalam kelambu pun banyak. Amalan-amalan tarikat yang menyesat pun banyak. Kena jaga betul-betul. Dan itu apabila kita dah selesai tauhid kita dengan cantik dan fokusnya tauhid tadi nak bagi cantik atau tidak, mesti kita mengetahui bila tauhid itu tercemar. Tauhid tercemar apabila ada unsur-unsur syirik. Itu jaga. Musuh utama tauhid ialah syirik. Kemudian setelah iman kita mantap, tauhid kita mantap, akidah kita cantik, barulah datang fungsi beribadah. Jadi ibadah tadi merupakan manifestasi kepada tauhid, manifestasi kepada iman kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok firman Tuhan dalam surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk mereka menyembah aku. Mana matlamat Tuhan menjadikan kita ni untuk kita menyembah dia. Tetapi menyembah dalam keadaan kita mentauhidkan dia. Bukan menyembah dia dalam keadaan kita berlakon hanya-hanya kerana nak pleasekan orang. Sebab itu menyembah Allah dengan mentauhidkan Allah, dua perkara yang sama sekali tak boleh berpisah. Kalau berpisah, berlakulah kepura-puraan. Mana menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Kalau menyembah Allah dalam keadaan orang berlakon menyembah Allah pun banyak dalam filem. Ya tak? Dia tak solat tapi dalam filem dia solat. Itu berlakon. Dan ciri sembah Allah yang diterima ini dalam apa juga ibadat. Sebab yang kata sembah Allah, semua amal ibadat itu sembah Allah. Cuma secara khusus puasa, zakat, haji. Yang tak khusus segala perkara yang baik yang kita buat kerana Allah dan segala perkara yang buruk yang kita tinggalkan kerana Allah, semuanya menjadi ibadah. Tuhan sebut ciri ibadah untuk diterima amal ibadah. Surah Al-Bayyinah yang selalu kita baca ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah melainkan mestilah hanya menyembah Allah. Dia tak kata mereka tidak diperintah untuk mentauhidkan Allah. Tuhan tak sebut mereka diperintah mesti mentauhidkan Allah sebab Tuhan tak kata gitu. Dalam ayat Quran pun dia tak sebut ayat macam tu. Dia sebut kata tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Itu makna tauhid. Jadi di sini mereka tidak diperintahkan melainkan mesti menyembah Allah. Menyembah Allah dalam bracket, menyembah Allah dalam keadaan mesti mentauhidkan dia. Kalau menyembah dalam keadaan tidak mentauhidkan dia, jadi seperti ayat 110 Al-Kahfi tadi. Mensyirikkan Allah, menyembah Allah dengan berbagai-bagai tujuan yang lain. Apa dia punya key word yang ada di sini? Mukhlishina lahuddin. Dia menyembah Allah dengan penuh ikhlas, malah tidak dikeranakan dengan sebarang kerana yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya tadi. Tidak dikeranakan dengan sebarang kerana, semata-mata dengan kerana Allah sahaja. Lahuddin, kerana semata-mata mematuhi titah perintah agama, ikhlas kerana Allah. Hunafa, dengan penuh murni suci. Lepas tu wa yuqimus salata, mendirikan salat, memberi zakat, dan itulah agama yang betul, urutan dengan dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak baca satu hadis yang menarik ini tentang peranan ibadah di dalam kaitan hubungan kita dengan Allah tauhid ini. Pada satu hari, Muaz ini dia telah menunggang unta dengan Nabi. Kalilah hampir radif. Maka Nabi tanya dia, wahai Muaz, atadri ma haqqullah ala ibadih? Engkau tahu tak wahai Muaz, apa hak Allah ke atas hambanya? Hak Allah ke atas hambanya. Engkau tahu tak apa dia? Jawab Muaz, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentulah saya tak tahu. Allah yang lebih tahu dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya tak tahu. Itu makna dia. Maka Nabi menjawab, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a.
Hak Allah ke atas makhluk ialah, Nabi kata, mereka hendaklah menyembah dia dan jangan sekali-kali mensyirikkan dia. Maknanya menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Kalau masih menyembah Allah, tapi pada masa dia menyembah dan lain-lain, dia masih mensyirikkan Allah, maka ketulinan hak Allah itu tidak ditunaikan dengan baik. Hak Allah apa dia di sini? Menyembah dia. Dan jangan mensyirikkan dia. Digabungkan dua perkataan ini. Dia tak kata hak Allah hanya menyembah dia. Sebab banyak sembah berlaku tapi syirik pun masih ada. Jadi menyembah Allah dan jangan sekali-kali mensyirikkan dia. Itu hak Allah ke atas kita. Yang kita tak boleh kompromi dan tak boleh tanya apa-apa lagi. Itu hak Allah yang mutlak ke atas hamba dia. Kemudian Nabi tanya lagi, atadri ma haqqum alaih? Dan lepas itu kamu tahu tak apa hak manusia ke atas Allah pula? Orang yang tadi hak Allah ke atas manusia. Kemudian apa pula hak kita ke atas Allah? Ada juga hak kita ke atas Allah. Sekali lagi jawab Muaz, saya tak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dia jawab. Maka Nabi menjawab, Allah yu'azibahum, iaitu hak manusia ke atas Allah, iaitu Tuhan tidak menyeksa kita, tidak mengazabkan kita. Kalau ikut dalam riwayat Muslim, dia tambah lagi, wa haqqul ibad 'ala Allah azza wa jal, hak hamba ke atas Allah ialah Allah tidak mengazabkan sesiapa yang tidak mensyirikkan dia. Saya ulang ayat ini, mungkin tuan-tuan rasa kelang kabut. Hak Allah ke atas kita, kita kena sembah dia tanpa kita mensyirikkan dia. Hak kita ke atas Allah, Tuhan jangan mengazabkan kita apabila kita tidak mensyirikkan dia. Itu hak kita ke atas dia. Pusing balik, nampak tak? Boleh faham ya? Hak Allah ke atas kita, iaitu kita mesti sembah dia dan jangan mensyirikkan dia. Itu hak Allah ke atas kita. Hak kita ke atas dia, kita jangan mensyirikkan dia. Allah jangan mensyirikkan kita selama mana kita tidak mensyirikkan dia. Allah jangan menyeksa kita selama mana kita tidak mensyirikkan dia. Itu hak kita. Boleh faham ayat ni ya? Kalau faham yang ini hadis yang cukup-cukup kuat yang membahaskan tentang apa itu hak Allah ke atas makhluk dan apa hak makhluk ke atas Allah. Hadis yang sahih yang diriwayatkan melalui Muaz. Dan tuan-tuan sekalian, itulah yang dijelmakan di dalam setiap kali kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mesti. Inilah perkara yang menjadi asasnya. Sebab itu bila orang tanya di dalam Fatihah itu ayat tauhid yang paling jitu sekali ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apabila kita sebut iyyaka, akan dikau sahaja Allah kami sembah. Dalam bracket, kami tidak sembah yang lain, itu maknanya. Sebab itu kita kata akan dikau sahaja. Kalau kita kata kami sembah engkau ya Allah, mungkin pada masa disembah engkau, sembah lagi yang lain. Sembah pada pangkat, kedudukan dan berbagai-bagai. Tetapi maksud iyyaka dalam bahasa Arab ini akan dikau sahaja. Sahaja itu mesti di underline. Tidak yang lain, kami sembah. Ibadah kita. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau sahaja kami minta pertolongan. Maknanya kepada yang lain jangan. Jangan minta kepada hantu jemalang dan berbagai-bagai. Sebab itu dua ayat yang menyentuh isu tauhid dan isu ibadah kita. Dua perkataan itu dalam Fatihah. Saya nak sambung sikit lagi. Kita dah ulas dua perkara dah. Bagaimana kepentingan tauhid untuk keselamatan kita sebagai makhluk, sebagai orang Islam lebih-lebih lagi di dunia dan di akhirat. Musuh kepada tauhid ialah syirik. Bila berlaku bersyirik, segala amal kebajikan kita buat. Dan kalau kita mati dalam syirik, kekal di dalam neraka. Bahkan kalau kita mati dalam tauhid dan diterima, kita bagi laluan kejap kepada Bilal untuk diazan, dan saya telah minta kebenaran kepada Ustaz Zuhairi untuk saya sambung sikit lepas ini. Sekian, terima kasih. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan sekalian, ada 1 poin, 2 poin lagi. Dalam ayat Al-Quran tuan-tuan sekalian, terlalu banyak digabungkan dua perkataan ini yang menggabungkan tauhid dengan ibadah kita tak boleh dipisahkan sama sekali. Antaranya, firman Tuhan surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kamu hendaklah menyembah Allah dalam keadaan jangan sekali-kali mensyirikkannya. Bagaimana kita menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia?
Bermakna kalau menyembah Allah tetapi masih berlaku syirik, itu bukan ibadah. Menyembah Allah yang beribadah kepada Allah. Ayat tentang gabungan dua perkataan ini terlalu banyak dalam Al-Quran. Lepas itu baru datang perintah-perintah yang lain. Macam ayat tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkannya. Menyembah Allah itu amal ibadah, tapi amal ibadah yang dilakukan secara yang mentauhidkan Allah kerana tidak syirik kepada dia. Sebab tu dia sebut sini menyembah Allah, jangan mensyirikkan dia. Wabil walidaini ihsana. Lepas tu buat baik kepada ibu bapa, wabidil qurba dengan kaum kerabat, wal yatam, banyak. Perintah-perintah yang lain itu datang selepas daripada dua perkataan ini. Terlalu banyak dalam Al-Quran digandingkan. Bermakna amal ibadah kita tidak sekali-kali boleh dikaburkan dengan unsur syirik. Bermakna kita mesti memastikan tauhid kita itu betul-betul intact, betul-betul cuci bersih daripada unsur syirik untuk menjamin amal ibadah kita diterima. Itu maksudnya. Yang ketiga yang penting penghabisan ni, akhlak. Sebab tu saya kata tiga perkara. Sebagai orang Islam, yang pertama akidah atau tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Akhlak ni apa benar? Orang kata berjalan tunduk depan orang, lemah lembut, itu cebisan-cebisan kecil aja. Rendah diri, itu pengertian-pengertian. Maksud akhlak ini, Nabi sendiri itu menjadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Bahkan dikatakan akhlak Nabi itu merangkumi seluruh ajaran Islam dalam Al-Quran. Seluruh ajaran Islam itu dalam Al-Quran terselah melalui akhlak Nabi. Jadi kalau kita letakkan akhlak, apa kaitan antara akhlak dengan tauhid dengan ibadah ini? Akhlak ini tuan-tuan sekalian, satu jelmaan pekerti, satu jelmaan peribadi oleh seseorang yang beriman, yang bertakwa, yang betul-betul mentauhidkan Allah, dan dia melaksanakan amal ibadahnya dengan sempurna mengikut kaedah ibadah yang saya sebut tadi, maka seluruh amal ibadah itu dicetuskan oleh iman dan takwanya, bertauhidkan Allah dan tidak ada sebarang syirik, dan dia lakukan itu semata-mata ikhlas kerana Allah, maka dia terjelma sebagai satu personality yang sempurna di segi hatinya. Tidak ada takbur, tidak ada riak, tidak ada angkuh, tidak ada sombong. Sifat mazmumah semua tak ada. Sebab ketulinannya. Yang ada sifat-sifat terpuji mahmudah, rendah diri, tawadhu', ikhlas, jujur dan lain-lain. Itu secara hati. Dan ditampilkan secara lahir pula. Memang dia rendah diri betul, tak bercakap kasar, caring, bantu orang, bagi derma dan sebagainya. Tapi semua perbuatan-perbuatan lahir itu dicetuskan oleh suara hatinya, iman dan takwanya. Kalau dia derma pun dengan ikhlas mata-mata kerana Allah nak tolong betul-betul. Apabila personality yang terdiri daripada dua unsur ini, hatinya bersih kerana berasaskan iman dan takwanya, berteraskan tauhid, dan amal ibadahnya secara lahir yang kita nampak dia semayang, dia apa itu, berteraskan syarak yang ditunjangkan oleh tauhid, tidak ada sebarang unsur riak dan sebagainya, maka personality yang macam itu yang dipanggil personality yang berakhlak Islam. Jadi tidak ada double standard. Ini ada orang di depan isterinya baik, akhlaknya bagus, belakang isterinya Allahu Akbar. Sandiwara dia berlaku baik segi moden, memang dia kata baik, dia suami saya itu baik betul, dia tak pernah dia, tapi sebenarnya bukan macam itu. Sebab dia boleh ada kepura-puraan, tapi apabila akhlak secara Islam ni tidak ada kepura-puraan macam itu. Apa kata hatinya, maka itu dijelmakan daripada tingkah laku lahirnya. Tingkah laku lahirnya dia buat segala yang baik, itu semua dijelmakan oleh iman dan takwanya, tauhidnya. Segala perbuatan maksiat yang dia elak itu bukan kerana penjaga Sungai Buloh, bukan kerana SPR, tetapi kerana takutkan hukuman Allah. Begitu perbezaan personality yang berasaskan akhlak Islam dengan personality yang berasaskan moral modern yang boleh disaduri dengan berbagai-bagai kepuraan, penyelewengan dan lain-lain. Kita nampak orang yang menyeleweng tu, kami punya lemah lembut depan orang. Banyak macam itu. Banyak suami-suami dalam 10 atau 15 tahun dulu saya tak tahu. Seorang ketua Samsung kongsi gelap yang merompak.
Isterinya tak tahu sepanjang masa yang suaminya macam itu. Ya, contoh pernah ingat tu tidak? Apabila dapat ditangkap dan dapat dia kesihatan ditembak oleh polis, baru dia tahu tu dia. Di depan isterinya sampai isteri tak dapat trace yang suaminya macam tu. Ini itu secara dunia. Tapi kalau dengan Allah kita jangan macam itulah. Kalau isteri kita nampak kita baik sungguh walaupun di depan isteri, di depan Allah pun kita baik. Jadi apabila macam ini personality Islam, barulah jati diri seseorang yang digelar Muslim yang muttaqi, seorang Islam yang bertakwa, itulah nilai jati diri yang sebenar. Jati diri yang berteraskan kepada tauhid, la ilaha illallah, dan dimanifestasikan dengan amal ibadahnya, maka kombinasi daripada dua ini melahirkan satu personality, dia itu berakhlak Islam. Sebab itu kalau saya nak cari satu jati diri yang unggul, jati diri Muslim yang tertegak di atas 3 prinsip ini. Tidak ada yang lain yang boleh melawan 3 prinsip ini. Prinsip akidah yang bertunjangkan tauhid dan dibuktikan secara tingkah lakunya melalui amal ibadahnya yang dicetuskan oleh akidah dan tauhid tadi. Maka personality yang macam itu mantapnya menjadi satu personality yang betul-betul menghayati akhlak Islam. Itu baru akhlak Islam. Kalau tuan-tuan balik rujuk lah. Saya tak sempat nak urai pada malam ini. Tuan-tuan balik rujuk. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Bagaimana ketiga-tiga ciri itu digabungkan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Saya minta izin sikit lagi kepada Nazir, kepada imam. Ayat itu telah berjaya seorang mukmin. Yang kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya, ibadahnya. Yang mula tu ialah imannya, berjaya seorang yang mukmin. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menolak, yang meninggalkan segala benda yang lara, benda yang tidak ada faedah. Itu akhlak. Wallazina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan kewajipan zakatnya, sama ada zakat diri, harta benda atau zakat jiwa, membersihkan jiwa. Itu ialah hukum hakam fiqh, termasuk akhlak. Waladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga maruah seksnya, hubungan seksnya. Itu akhlak. Termasuk fiqh di situ. Illa ala azwajihim, melainkan dengan isterinya, dengan suaminya dan sebagainya. Lepas itu pula, famani bitagha wara azalika, siapa yang melanggar batas-batas ini, faulaika humul adun, orang-orang itu yang melampaui batas. Kemudian ditambah pula lepas itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanah kewajipannya dan segala perjanjiannya ditunaikan dengan baik. Itu masalah amal ibadah dia. Kesemuanya komitmen itu diberikan kerana dia beriman. Lepas itu ditutup, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga semayang mereka. Ulaika humul warisun, orang itu sahaja yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang mewarisi syurga yang mereka kekal di dalamnya. Gabungan ketiga-tiga elemen. Elemen iman yang berteraskan tauhid, elemen amal ibadah dengan zakat, dengan semayang tadi, dengan jaga maruah diri semua, dan elemen akhlak sekaligus. Itu ciri mukmin yang berjaya. Tuan-tuan boleh rujuk lagi, saya tak nak ulas yang ni. Tuan-tuan boleh rujuk juga surah Al-Baqarah ayat 177. Yang mana gabungan ciri-ciri kesempurnaan ketiga-tiga perkara tidak berada di dalam satu individu Muslim yang beriman. Ya, saya berhenti setakat itu sajalah, sebab secara syok sendiri pun nanti orang duk mengeluh pun payah juga. Kadang-kadang penceramah ni syok sendiri pun banyak juga. Maksud syok sendiri tu orang tak nak dengar dia duk gagah juga. Jadi yang itu saya pun amat takut yang itu. Minta maaf di atas sikit sebanyak celoteh saya yang tak sepertinya ini. Segala kekurangan saya. Segala cacat ilmu saya. Segala kebenaran yang ada, jikalau ada, kesemuanya datang daripada Allah. Hanya memperantarakan sikit sebanyak ilmu pada saya. Maka dengan itu, saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.